Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini dapat sekali lagi kita menyambung kuliah kita, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam amal soleh kita. Kalaupun tidak banyak, dengan kuliah-kuliah sebegini, mudah-mudahan dia menjadi satu hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang kita bincangkan hanyalah secebis daripada ilmu para alim ulama, yang mana kita hanya menumpang daripada cebisan ilmu mereka, tetapi mudah-mudahan dengan cebisan yang sedikit itu dapat kita mengambil manfaat daripadanya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini masih lagi perbincangan kita tentang antara keampunan Allah dan juga perintahnya. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita telah bincangkan tentang bagaimana ada manusia yang tertipu dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tertipu itu bukan Allah yang menipu mereka, tetapi mereka menipu diri mereka dengan keampunan Allah, sehingga mereka bergantung, berangan-angan dengan keampunan dan lupa untuk beramal saleh. Lalu dia buat maksiat dan dia kata tak apa, Allah itu Maha Pengampun, tanpa dia bertaubat kepada Allah. Dia mendengar hadis-hadis yang datang dengan menceritakan luasnya rahmat daripada Allah, lalu dia bergantung kepada hadis-hadis sebegitu, lupa kepada hadis-hadis yang menunjukkan betapa kerasnya azab, betapa Allah Azza wa Jalla murka pada hari akhirat dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka seumpama dengannya. Lupa kepada bagaimana Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kata pengarang kita, bahawa Allah Azza wa Jalla dialah yang menghukum potong tangan dengan nilaian 3 dirham. Padahal dia hanya sekadar 3 dirham, tapi Allah menghukum dengan potong tangan. Dan dialah juga Allah Azza wa Jalla yang kita baca dalam beberapa hadis yang keras dan pedih azabnya bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud daripada perbincangan antara keampunan Allah dan juga perintahnya adalah untuk kita mengimbangi antara dua nas. Nas yang menceritakan tentang luasnya keampunan Allah, dan nas yang menceritakan tentang kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi sebagai orang mukmin yang sebenar dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang mukmin dalam hatinya perlu ada dua, iaitu al-khaufu war-raja. Al-khaufu war-raja. Al-khaufu min azabillah warraja'u ila afwillahi azza wa jalla. Takut daripada azab Allah dan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dah nyatakan bagaimana Allah Azza wa Jalla sebelum daripada ini. Kita baca Allah Azza wa Jalla menceritakan bahawa ar-raja, harapan keampunan kepada Allah, harus dilazimi dengan amal saleh.
Kerana Allah menyatakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang berhijrah kepada Allah, orang yang berjihad fi sabilillah, mereka inilah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Bukan orang yang bermaksiat kepada Allah lalu dia bersandar kepada luasnya rahmat Allah, mudah-mudahan dia diampunkan, tapi dia bergelumang dengan maksiat, bergelumang dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita juga nyatakan bahawa Allah Azza wa Jalla telah menyatakan dalam Al-Quran, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang bergelumang dengan maksiat itu menyangka bahawa Allah Azza wa Jalla an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat, Allah akan bermuamalah dengan mereka seperti mana Allah bermuamalah dengan orang yang beriman dan beramal salih. Sawa'an mahyahum wa mamatum, hidup mereka pun sama, mati mereka pun sama. Sa'a ma yahkumun. Allah Ta'ala kata sangat buruk apa yang mereka hukumkan. Mereka sangka bahawa Allah ini akan mengampunkan mereka begitu saja, seolah-olah tidak ada nilai bagi orang yang buat baik dengan orang buat jahat di sisi Allah. Allah Maha Pengampun. Lah. Kerana itu datang dalam hadis-hadis yang menunjukkan betapa kerasnya azab Allah. Jadi bagi orang mukmin, dia ibarat seekor burung yang terbang dengan dua sayap. Sebelahnya nama Al-Khawf, sebelah lagi nama Ar-Raja. Kalau dia terbang dengan kedua-dua sayap ini, maka sempurnalah terbangnya. Tapi kalau dia buang salah satu, Al-Khawf bergantung kepada takut pada Allah Azza wa Jalla, sampai murtakibul kabirah dihukum kafir, pelaku dosa besar jadi kafir. Al-Khawarij, Al-Murji'ah, orang pelaku dosa besar kafir, keluar daripada Islam, sampai mereka takut kepada amal ataupun dosa. Pelaku dosa besar dianggap kafir. Ada juga yang Al-Murji'ah, dia kata pelaku dosa besar mafi syai, iman itu sama, amal itu tak termasuk dalam ta'rifan iman. Sama ada dia buat baik ke, dia buat jahat ke, iman tetap iman, orang ni akan masuk syurga. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah tak, tidak melebihkan Al-Khawf, tidak melebihkan Ar-Raja. Dia ada dua sayap untuk mereka terbang dengan sempurna menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum ini kita dah bincangkan ayat yang menceritakan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang kita ini Ibn Qayyim telah mendatangkan juga beberapa hadis yang menceritakan tentang kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala, supaya di saat kita beribadah kepada Allah, kita mengharapkan keampunan daripada Allah, kita jangan sekadar buat baik tapi tak tinggal buat jahat. Ada orang dia tak apa, Allah Maha Pengampun, buat amal soleh, tapi dalam waktu amal soleh dia tak tinggal maksiat dia. Salat dia jaga, tapi lepas mayang pergi disko contohnya. Pakai tudung elok je, cantik belah semua labuh, tapi masih pergi konsert K-pop. Dia buat amal saleh tapi dia tidak meninggalkan maksiat kepada Allah. Kenapa? Kerana hatinya mengharapkan rahmat tapi tidak takut kepada azab. Kita jangan anggap bahawa perkara ini adalah perkara yang sekadar ilmiah dah. Dia berkait dengan akidah. Kefahaman kita kepada nilai pahala dan dosa menyebabkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa itulah yang akan memandu kita dalam kehidupan kita. Betapa banyak kita lihat hari ini orang yang pincang dalam soal al-khauf dan raja.
Banyak ar-raja di akhir zaman ni orang bergantung dengan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Naam, kita tak nafikan. Tapi dari saat dia salat, dia masih buat maksiat. Di saat dia salat, dia masih beli nombor ekor. Di saat dia salat, dia masih berjudi. Di saat dia salat, dia masih makan riswah. Di saat dia salat, masih lagi tengok perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Orang ini pincang dalam soal al-khawf ilallah. Padahal semakin banyak ilmu kita kepada Allah, semakin kita rasa takut kepada Allah. Kerana natijah daripada ilmu ialah khasyatullah. Innama yakhshallaha min ibadihil al-ulama. Semakin tinggi nilai ilmu dia, semakin dalam rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu natijah daripada ilmu ialah khasyatullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, kita tidak dapat lari daripada maksiat kepada Allah. Tidak dapat lari daripada maksiat kepada Allah. Kerana kita adalah makhluk yang khata', Nabi kata. Kullu bunu Adam khata'. Setiap anak Adam pasti buat salah. Siapa kita nak menafikan, nak menidakkan atau nak mengeluarkan diri kita daripada rangkuman yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kullu bunu Adam, semua anak Adam. Semua itu termasuk kita. Kita tidak terkecuali. Kullu bunu Adam khata'. Setiap anak Adam tu buat salah. Cuma orang yang baik, sebaik-baik orang buat salah ialah at-tawwabun, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita tentang bagaimana Allah juga di samping sifat rahmat, adanya sifat murka bagi Allah. Allah murka kepada orang yang mengingkarinya, mengingkari perintah Allah, orang yang melanggar larangan-larangan Allah, supaya kita dapat mengimbangi antara dua perkara yang patut ada dalam diri kita, ialah al-khawfu war-raja, harapan dan juga ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam muka surat 69, di dalam musnad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia meriwayatkan secara marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang membanggakan diri dan congkak, bahasa kita bongkak, bongkak dalam gaya jalannya, nescaya dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat kemurkaan. Allah murka kepada orang yang mengingkarinya. Lalu janganlah sampai kita rasa Allah ni tak ada sifat marah bagi dia, tak ada sifat murka. Kita buat baik, insya-Allah dapat pahala, tapi kita buat maksiat, Allah akan ampunkan kita. Lalu di mana nak letak sifat kemurkaan yang ada pada Allah Azza wa Jalla? Nabi kata, siapa yang membangga diri dan bongkak dalam perjalanannya, sikit bau dia akan kembali bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Naam. Lalu kita takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam As-Sahihain dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal musawwirina yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya para penggambar akan diazab pada hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat. Para penggambar ini khilaf di kalangan ulama. Sebahagiannya, kalau dulu sebahagian ulama besar mengatakan sampai kepada ambil gambar, fotografi pun termasuk di kalangan al-musawwirin. Sehingga ramai di kalangan para masyayikh dulu, mereka sangat takut untuk mengambil gambar secara gambar fotografi.
Sehingga melainkan akhir-akhir kemudian ramai di kalangan mereka mengatakan bahawa hukum al-musawwirin at-taswir berlaku kepada yang berbentuk dan berbayang ataupun sesuatu gambar yang diangkat untuk dimuliakan. Maka kalau begitu yang dimaksudkan. Kerana sehingga sekarang ini ramai di kalangan masyayikh dalam bab soal gambar fotografi mereka tidak terlalu keras, melainkan mereka juga letak satu sempadan. Jangan sampai kita terlalu meluas dalam soal ini. Kadang-kadang ada juga kewajaran mereka tidak membuka pintu seluas-luasnya dalam soal gambar, kerana berlaku juga fitnah di sebalik gambar fotografi yang disebarkan, diambil gambar dan disebarkan, menjadi fitnah antara keluarga, adik-beradik dan sebagainya, dan aurat wanita dan macam-macam. Jadi ada sebab-sebab yang lain mereka tidak terlalu meluaskan dalam soal ni. Kadang-kadang kita pula oleh kerana buka sikit je lalu dia jadi berlebih-lebihan. Sebahagian daripada ulama kata boleh pun atas dasar maslahat untuk kita buat apa yang perlu dengannya. Tapi yang disepakati ialah at-taswir yang bersifat bentuk dan juga bayang. Begitu juga dalam soal lukisan yang orang hidup dan sebagainya, itu kebanyakan mereka mentahzirkan. Kerana apabila Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian buat. Maknanya dia buat sesuatu yang seumpama hidup. Ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu buat, seolah-olah benda tu hidup. Kamu cabar Allah Azza wa Jalla, dan itu Allah murka kepada mereka. Ini sifat kemurkaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam as-sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, in kana min ahli al-jannah famin ahli al-jannah, wa in kana min ahli an-nar famin ahli an-nar, fayuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Sesungguhnya jika salah seorang kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya kelak pada waktu pagi dan petang. Sekiranya dia penghuni syurga, maka akan melihat tempat duduknya di syurga, dan sekiranya dia termasuk penghuni neraka, maka dia akan melihat tempat duduknya di dalam neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu sehingga kelak Allah membangkitkan kamu pada hari akhirat. Azab, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kalaupun manusia itu akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum dia bangkit pada hari akhirat, dia mesti melalui alam barzakh, yang mana adanya fitnah kubur sebelum dibicarakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu pun dah berat dah, apatah lagi bila sampai ke alam akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam as-sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sara ahlul jannati fil jannah wa ahlun nar fin nar ji'a bil maut hatta yuqafu bainal jannati wan nar thumma yudhbah thumma yunadi munadin ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Azza wa Jalla atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila penghuni neraka, apabila penghuni syurga, bukan jika tu ke apabila. Apabila penghuni syurga sudah berada di syurga dan penghuni neraka sudah berada di neraka, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, maka Allah Azza wa Jalla datangkan kematian sehingga diletakkan antara syurga dan neraka. Datang ji'a bil maut, mati itu didatangkan. Mati itu makhluk,
Dibawa mati itu di tengah-tengah antara syurga dan neraka dalam bentuk seekor kibas. Lantas disembelih mati itu. Mati itu disembelih. Bila mati disembelih, maka tak ada lah mati. Naam, tak ada lah mati. Mati disembelih antara syurga dan juga neraka. Mati pun akan mati. Sebab apa? Sebab mati itu sendiri adalah makhluk. Allah menciptakan kehidupan dan Allah yang mematikan. Dan Allah boleh menghilangkan sifat kematian. Mana dalil mati itu kehidupan? Ataupun mati itu makhluk? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut, dialah yang menciptakan mati. Maka mati itu makhluk. Yang mana makhluk Allah juga akan mati. Mati itu makhluk sebagaimana hidup itu adalah makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Kita hidup kerana Allah, kita mati pun dengan sebab Allah Azza wa Jalla. Jadi sampai satu saat mati itu pun mati. Apabila mati itu mati, maknanya apa? Makna manusia yang hidup lepas daripada itu tidak akan mati lagi. Lalu diseru, fayunadi thumma yunadi munadin, maka berserulah satu suara, wahai penghuni syurga, kekekalan dan tidak ada kematian. Khulud, kamu kekal di dalamnya dan tidak akan mati lagi. Wahai penghuni neraka, juga kamu akan kekal di dalamnya, tidak mati lagi, tidak akan mati lagi. Maka bertambahlah kegembiraan penghuni syurga dan bertambahlah pula kesedihan penghuni neraka. Hadirin, bila bercakap soal syurga dan neraka, bila soal pahala dan juga dosa, kita bukan bermain dengan soal RM1, RM2. Kita bukan bermain dengan RM1, RM2. Dosa pahala kaitannya syurga atau neraka. Bila sebut syurga dan neraka, maka natijahnya ialah khulud. Kita sakit hari ni. Sakit kita hari ni sampai bila? Ada tak sehingga penghujung dia, hayat dia? Naam. Orang sakit 10 tahun sakit, 20 tahun sakit, ada tak penamat bagi dia? Nah, bila dia mati, tak ada sakit dia. Fakir kita, fakir punya fakir, merempak, susah payah semua. Ada penamat tak bagi kehidupan ini? Naam, ada. Tapi cuba bayangkan bila manusia itu berada di dalam syurga atau neraka dan tidak ada penamat baginya. Kita hari ini gembira dengan nikmat yang kita ada. Gembira dengan nikmat yang kita ada. Padahal waktu baru ni saya pergi ke yang trip kedua juga ke Tanah Merah, kita bersihkan. Bila sampai pasca banjir ni, mana musim orang cuci rumah. Air dah kering, kadang-kadang ada air, kadang-kadang tak ada air, tapi lumpur penuh dalam rumah. Sehingga kalau kita kata lalu di kawasan perumahan yang padat, kiri kanannya rumah perumahan, ada 2 lane. Pasca banjir ni, lepas daripada banjir, tinggal 1 lane je. Mana separuh sebelah sini, separuh kita jalan tengah-tengah. Kiri kanan ni ada apa? Sampah. Almari, meja, kursi, tilam, TV, peti sejuk, apa semua sekali, semua duduk di luar rumah dan semuanya tak ada nilai sikit rabut.
Tapi seorang daripada sukarelawan waktu yang kami pergi, bila dia tengok, dia bagi satu perkataan yang saya sangat menginsafi keadaan tersebut. Apa dia kata? Bila tengah lalu tengok semua perabot-perabot, sofa, katil, tilam, almari, semua peralatan duduk-dua dalam keadaan berlumpur. Dia kata apa? Ustaz, inilah yang selama ni kita kejar. Bahawa yang kita kejar hanyalah sampah semata-mata. Tak ada apa. Kita kumpul dalam rumah kita tu, sekejap tukar sofa, sekejap tukar almari, set meja makan, peralatan tu, lansir dan sebagainya. Dia kata, yang kita kejar selama ni Ustaz, itulah dia, sampah sah. Bila datang satu je, Allah hantar banjir je. Semua yang dihimpunkan sejak puluhan tahun, sampah belaka. Tu baru banjir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Belum lagi kiamat pun. Baru banjir. Banjir mari 3 hari. Banjir, tenggelam, air mari 3 hari, duduk terselam situ seminggu. Habis. Soal mereka sedih, na'am, mereka susah. Tapi antara iktibar yang kita ambil sewaktu kita berada di sana, bahawa selama ni yang kita kejar sampah sarak. Tuan-tuan, kenapa hari ni kita tak rasa begitu? Sebab apa? Sebab hari ni kita keluarkan dia daripada rumah kita, satu beg plastik demi satu beg. Hari ni keluar satu beg, esok keluar satu beg, lusa keluar satu beg, satu beg. Kenapa kita nampak tempat dia sampah? Sebab dia keluar sekaligus semua duduk depan rumah. Padahal kalau lori sampah tak ambil rumah kita sampah sebulan, itulah juga nampak rumah kita macam mana. Sampah je. Justru apa yang kita nak? Fakir ke, kaya ke, atas dunia ada waktu penamat dia. Tapi di hari akhirat, bila mati dimatikan, penghuni syurga duduk dalam syurga dengan kenikmatan, tiba-tiba Allah Ta'ala kata khuludun, kekalah kamu di dalamnya, tidak akan mati buat selama-lamanya. Mana kenikmatan yang tidak ada kesudahan baginya. Bila penghuni neraka duduk dalam neraka dengan azab siksanya menanti, bilalah tak nak habisnya. Kalau orang sakit, bilalah. Kadang-kadang orang sakit dia pasrah, aku ni tak sembuh, tak apa, biar mati je. Betul tak? Ada tak orang bercita-cita begitu? Naam, orang sakit teruk sangat, so dia kata aku ni tak apa dah, kalau mati lebih baik daripada sakit begini. Sehingga bila dia mati kita rasa mujurnya, bukan kata mujur apa, tengok kalau dia hidup lagi seksa daripada dia mati. Bila kita tengok orang kemalangan, aksiden, patah situ, patah sini, kita kata kalau dia hidup dalam keadaan ni, lagi teruk daripada itu. Dia mati itu adalah satu rahmat bagi dia. Tapi di hari akhirat, seteruk mana pun, kulit hancur, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali hangus kulit mereka, baddalnahum juludan, kami tukar kulit mereka dengan kulit yang lain. Kenapa? Liyadhuqul azab. Bila penamat untuk mereka azab ini, Allah Ta'ala kata khuludun fala maut, wahai penghuni neraka, kekal kamu dalam neraka dan tidak ada mati lagi buat kamu. Biarpun hancur dibakar, biarpun hangus, manusia tidak akan mati buat kali kedua. Tuan-tuan, sanggup tak kita nak duduk dalam keadaan tersebut? Nak gadaikan waktu yang sedikit saja dalam hidup kita, 10 tahun, 20 tahun, Allahu Akbar. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, kalaulah seorang hamba itu sejak daripada dia lahir sampai dia mati umurnya tua, dia berada dalam keadaan sujud kepada Allah, tetap dia sampai di hari akhirat dia rasa amal dia tak cukup lagi. Kalau itu yang tak cukup, kita ni hak main-main ni macam mana?
Waktu kita dengar, alhamdulillah. Balik pada tu tak tahu mana. Sama kita pun, saya sendiri pun. Sebab tu antara perkara yang melembutkan jiwa ialah bermuamalah dengan orang-orang fakir. Duduk bersama orang-orang susah. Bila kita pergi ke sana, kita bawa sukarelawan, anak-anak yatim, bawa daripada anak yatim Baitul Ihsan Taman Maluri, pak saya mengajar. Rupa-rupanya dalam saat mereka itu yatim, fakir, susah, ada lagi orang lebih susah daripada mereka. Perkara yang melembutkan hati. Sebab tu siapa yang ada kemampuan, pergilah bergaul dengan orang begini. Bawa bantuan pergi. Tanya adik-adik kita yang pergi, seronok. Bukan seronok sebab kita nak bergelak ketawa di atas kesusahan mereka. Tapi bila kita pergi, kita balik dengan hati yang mana kita rasa syukur yang tidak terhingga bahawa apa yang kita kecap pada hari ini adalah nikmat yang besar nak banding dengan orang yang tak ada apa-apa. Jadi soal syurga dan neraka bukan perkara yang boleh kalau kita main zaman kanak-kanak panggil cuk sekejap. Cuk nak tukar, nak buat. Cuk tak ada istilah cuk. Sini ada guna istilah cuk juga. Tak ada, dipanggil apa sini? Cuk juga lah. Kita main kejar-kejar, cuk tak jadi. Tu ni cuk. Malaikat maut ni mana boleh cuk? Dia nak mari sini tarik nyawa kita, cuk malaikat cuk. 5 minit lagi. Lah mana ada? Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Maka kerana itu jangan main-main dengan dosa. Jangan dianggap dosa itu remeh dan dia seolah-olah boleh dibuang begitu saja. Padahal untuk taubat ada rukun dan syaratnya sebelum Allah Azza wa Jalla mengampunkan kita. Kita ni seolah-olah nak basuh dosa tu lebih mudah daripada basuh pinggan. Buat dosa banyak, duduk sekejap istighfar, astagfirullah. Seolah-olah dosa kita clear. Mudahnya kita dengan dosa. Istighfar sikit kita rasa cuci habis. Lebih payah basuh pinggan kat rumah lagi. Nak kena cari sabun, nak kena gosok elok-elok. Lepas tu nak kena bilah pula. Kalau hak minyak, kalau hak kena berkarak berkerak nasi tu, kena rendam dulu. Ambil pula beruh besi tu, gonyah sampai betul clear. Nak basuh pinggan makuk pun lebih susah daripada kefahaman kita tentang taubat yang ada pada hari. Padahal karat maksiat, kotoran dosa lebih melekat pada hati seorang hamba daripada minyak pada pinggan mangkuknya. Tapi itulah kita dengan dosa. Mudahnya buat dosa tak apa, istighfar. Buat dosa istighfar. Kita tak tahu. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala sebut wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan amalan kebaikan dia, ummuhu hawiyah, maknya ialah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kamu tahu dia apa? Narun hamiyah, api yang menyala, api yang marak menjulang. Kenapa disebut ummuhu hawiyah, mak dia hawiyah? Antara yang difahami tentang ummuhu hawiyah, bahawa api neraka itu seperti ibu yang memeluk anaknya, yang tidak akan melepaskan anaknya wala apa jua yang berlaku. Sifat neraka bila dia pegang ahli neraka tidak akan keluar daripadanya, melainkan dengan izin daripada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, sementara di antaranya terdapat 1 dirham yang haram, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama dia masih memakai pakaian tersebut. 1 dirham. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menusukkan kedua jarinya dalam kedua telinganya. Lalu dia kata, tulilah kedua telinga ini jika dia tidak mendengar Nabi bersabda demikian.
Maknanya Nabi yang kata begitu, bahawa siapa yang beli pakaian dengan nilai 10 dirham, satu daripadanya haram. 1/10 daripadanya haram. Mana solat dia tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pak kita ni banyak mana nisbah dia. Mudah-mudahan Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Allah kayakan kita dengan yang halal, bukan yang haram. Nak kaya pun biar dengan yang halal, bukan yang haram. Kalau fakir pun dapat rezeki sikit, biar yang halal, bukan yang haram. Dengan 1 dirham haram, daripada 9 lagi halal, beli baju 1 haram, tidak diterima salatnya. Itu dalam riwayat Musnad Imam Ahmad. Di dalam Musnad lagi dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, man taraka as-salata sukran marratan wahidah faka'annama kanat lahu ad-dunya wa ma 'alayha fasulibaha wa man taraka as-salata sukran arba'a marrat kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu tinatal khabal. Qila wa ma tinatul khabal ya Rasulullah? Qala usaratu ahli jahannam. Barang siapa yang meninggalkan salat 1 kali kerana mabuk, maka ia seperti orang yang memiliki dunia dan segala isinya lalu dirampas daripadanya. Mana kalau dia meninggalkan salat, seumpama dia ni memiliki 1 dunia, tiba-tiba ditarik daripadanya nikmat tersebut. Barang siapa yang meninggalkan salat kerana mabuk sebanyak 4 kali, maka menjadi hak Allah Azza wa Jalla untuk meminumkan kepadanya daripada tinatul khabal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia tinatul khabal? Nabi kata, usarah, cairan perahan. Usarah, cairan yang keluar dari perahan penghuni neraka. Mana bila mereka dibakar, keluar daripada mereka bermacam-macam perkara, darah, nanah dan seumpama dengannya. Maka diperah. Dan itulah yang merupakan minuman ahli neraka yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang meninggalkan salat kerana mabuk. Allahu Akbar. Ini azab dalam neraka. Di dalam Musnad dari Abdullah bin Amr secara marfu' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra marratan lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabahan fa in taba taballahu alaihi fa in 'ada lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabahan fa in taba taballahu alaihi. Siapa yang meminum khamar sekali, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Jika dia bertaubat, pasti Allah menerima taubatnya. Jika dia minum kembali khamar, maka Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. Jika dia bertaubat, nescaya Allah akan menerima taubatnya. Aku ragu, kata rawi ini, apakah pada kali ketiga atau kali keempat baginda bersabda, fa in 'ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min radghatil khibal yaumal qiyamah. Rawi ini kata, aku ragu kali ketiga atau kali keempat Nabi kata, sekiranya dia kembali juga selepas kali ketiga atau kali keempat, maka menjadi hak bagi Allah untuk meminumkan dia daripada cairan perahan ahli neraka. Allahu Akbar. Dan dalam Musnad Imam Ahmad dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata mudminan lil khamri saqahu Allahu min nahril ghutah." Qila wa ma nahrul ghutah? Qala nahrun yajri min furujil mumisat yu'dhi ahlan nar rihu furujihinna. Barang siapa yang meninggal dunia sebagai seorang pencandu khamar, atau kita sebut penagih arak, orang penagih khamar, boleh dikiaskan kepada sesuatu yang memiliki illah yang sama, iaitu mabuk. Arak ni haram, illah dia apa? Mabuk. Khamar itu illah dia mabuk, walaupun minum tak mabuk tetap haram. Ma askara qalilu kathiruhu fa qaliluhu haram. Apa yang banyak tu mabuk, maka sikit pun haram. Ada orang berhujah bahawa tak apa kalau minum tak mabuk. Dia kata yang haram tu mabuk, bukan arak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi kata ni dalam Musnad Imam Ahmad, Al-Haythami, Ibnu Hibban kata, dan Al-Hakim, hadis ni disebut dhaif disebabkan kelemahan Abu Haris. Tapi Al-Haythami berkomentar dalam Al-Majma' setelah menambah penisbatan hadis ini kepada Abu Ya'la, lalu dia kata para perawi dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la adalah thiqat, yang terpercaya, thiqat. Nabi kata apa? Siapa yang minum arak dan dia penagih arak, orang yang mabuk dan ketagih. Kalau kita kata nak kias kepada penagih dadah, boleh ke tak? Illah dia sama. Zaman Nabi tak ada candu, ataupun yang disebut dalam nas ialah arak. Tapi para ulama mengkiaskan semua benda mabuk ialah arak. Lalu siapa yang meninggal dalam keadaan ketagih arak, mudminan lil khamr, penagih arak, kelak Allah Azza wa Jalla akan memberikannya minum daripada sungai Al-Ghutah. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan sungai Al-Ghutah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungai yang mengalir dari kemaluan para wanita penzina, yang bau kemaluan mereka itu menyeksa penghuni neraka. Nabi kata apa? Bau dia yu'dhi rihu furujihin, kemaluan mereka yang keluar daripadanya cairan yang kotor, busuk dan seumpama dengannya. Bau tu pun dah mengganggu ahli neraka. Tiba-tiba cairan yang keluar menjadi minuman penghuni neraka yang matinya disebabkan ketagih arak. Hadirin, ini azab Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Azza wa Jalla di saat kita membicarakan tentang luasnya rahmat Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan tentang kerasnya azab. Sebab itu cerita tentang azab ini masih banyak, dan menjadi satu tanggungjawab bagi kita untuk meletakkan rasa gerun dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meletakkan nilai dosa dan pahala pada tempat yang sepatutnya. Ingat, jangan sampai kita anggap dosa itu lebih mudah dicuci daripada pinggan mangkuk rumah kita. Dia lebih kuat melekat pada hati seorang hamba daripada minyak yang melekat pada pinggannya. Seolah-olah mudah sangat kita istighfar, nak istighfar pula la ilaha illallah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, takutlah kepada dosa, hindarilah daripadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan juga kesalahan kita. Itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Isyak pun dah masuk dan saya pun berhenti setakat itulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.